Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sehat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam video PDPC bersama Ustaz Mi. Dan insyaAllah kita akan sekali lagi berkongsi tentang agama kita, iaitu agama Islam, bukan sekadar buku teks. Tiga keempat yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ustaz Mi akan suntik sikit iman dengan sebuah kisah. Buka kita punya PDPC kita dengan sebuah kisah yang dekat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kisah berkaitan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Allahu Akbar. Adik-adik kenal Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim yang digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang hatinya penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kelembutan. Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala dia nak uji kita, adik-adik. Allah Ta'ala, begitulah Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim AS dengan satu ujian yang sangat dahsyat, dengan satu perintah yang sangat dahsyat. Apa yang Allah Ta'ala nak, adik-adik? Allah Ta'ala nak tengok kita tu, adakah kita ni adalah hamba dia yang sebenar? Adakah kita sedar kita ni adalah adakah kita sedar bahawa kita ni hamba dia? Adakah kita sedar bahawa kita perlu bersikap sebagai seorang hamba Allah? Bukan sekadar kita cakap aku Islam, tapi sikap kita tak melambangkan bahawa kita tu Islam. Allahu Akbar. Jadi jom kita tengok kisah ini, adik-adik. Kita dapatkan satu pengedaran dan kita kaitkan dengan ikrar kita yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am 162 dan 163. Baik, Nabi Ibrahim AS Allah Ta'ala uji dengan menyembelih anaknya sendiri. Adik-adik boleh tengok di dalam surah As-Saffat ayat 102. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila Nabi Ismail itu sampai pada umur yang dia sanggup apa? Sanggup bersama-sama dengan ayah dia berjuang di medan dakwah. Adik-adik, ini ujian yang besar. Yang pertama, Nabi Ibrahim AS dia nak tunggu Nabi Ismail ini cukup lama, berdoa setiap hari untuk dapatkan anak. Dan ketika umur 86 tahun, adik-adik diriwayatkan 86 tahun barulah Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ismail. Allahu Akbar. Dan itulah satu-satunya anak Nabi Ibrahim AS. Setelah Nabi Ibrahim bagi dia kasih sayang, berikan dia didikan sehingga dia remaja, dia dapat title lagi Nabi Ismail. Allahu Akbar. Dan dia sanggup berjuang dengan ayah dia di medan dakwah. Ayah ni bila tengok anak macam ni, dia bangga semua dengan anak dia. Ketika dalam keadaan tu, satu-satunya anak, dan tunggu anak dia umur 86 tahun baru dapat. Dah jaga anak dia, dah besar, dah di tahap dah dibanggakan kerana dapat jadi Nabi, kerana minat yang sama nak dakwah. Ayah ni sayang anak, dia tak tahu nak cakap. Tiba-tiba turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz Mi sendiri pun tak sanggup, adik. Apa firman Allah? Allah Ta'ala kata, qala ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku malam tadi aku mimpi, kata Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat. Allah Ta'ala rakamkan, aku mimpi malam tadi, ini arafil manam anni azbahuka, aku sembelih kamu wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Fanzur ma'za tara, tolong bagi tahu pada aku apa pandangan kamu. Adik-adik, beratnya ayah ni. Bayangkan, satu-satunya anak, kalau sembelih anak tu tak ada dah anak lagi. Tunggu 86 tahun umur baru dapat. Dah besar bagi didikan, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh sembelih. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan dalam sejarah
perintah yang paling ekstrim, paling dahsyat. Tapi adik-adik tengok sikap seorang hamba yang mengaku kata kita ni Islam, sikap seorang hamba yang mengaku bahawa segala perintah Allah Ta'ala itu aku akan buat, dan segala larangan Allah Ta'ala itu aku akan tak buat, aku akan lawan habis-habisan. Lihat apa jawapan Nabi Ismail AS. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Itu jawapan Nabi Ismail AS. Dia tengok situasi ataupun statement dia tu, satu ayat yang menunjukkan hamba. Dia tak cakap banyak, dia tak bantah, dia tak bangkang, dia tak bagi alasan, dia tak gunakan logik akal dia, dia tak gunakan pengalaman dia, dia tak guna kepandaian, kebijaksanaan dia untuk tidak disembelih oleh Allah. Tapi apa dia jawab? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau ini arahan daripada Allah, buat. Kalau ini arahan daripada Allah, buat. Allah Akbar. Ayat tu dia. Kalau ini daripada Allah, buat. Macam kita, kalau semayang daripada Allah, kita kena buat. Kalau puasa Ramadan itu daripada Allah, kita kena buat. Allah Ta'ala tak suruh kita sembelih pada dia, tak suruh pun kita sembelih. Sembelih adik kita ke, sembelih ayah kita ke, tak ada. Cuma Ustaz ni nak bagi tahu ayat ni adik-adik kita kena gunakan. Ya abati fa'al ma tu'mar. Kalau itu, wahai ayah, kalau itu daripada Allah, lakukan saja. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Adik-adik tengok sikap seorang hamba ni, dia tak lari daripada arahan Allah. Bila ayah dia bagi tahu macam tu, dia terus cakap, kalau betul itu perintah Allah, lakukan saja ayah. Adik-adik, adakah Nabi Ibrahim lakukan? Jawapannya adik-adik, Nabi Ibrahim lakukan. Allahu Akbar. Perintah Allah mendahului kasih sayang dia pada anak dia sebelum ni. Perintah Allah mendahului, dialah satu-satunya anak aku. Perintah Allah mendahului dia, aku tunggu sehingga umur 86 tahun dapat. Mendahului itu. Perintah Allah suruh aku sembelih dia, aku sendiri sembelih. Allahu Akbar. Itu dahsyat dia ni. Dia bukan suruh orang lain sembelih, tapi ayah sendiri sembelih. Dia boleh bayang dah mata anak dia tengok dia, dia boleh bayang tangan berlumuran darah. Tak sanggup dia. Tapi Nabi Ibrahim, dia mendahului perintah Allah daripada segala apa yang ada di dalam hati dia. Hati sayang anak dia tolak, hati apa tu sedih melihat anak disembelih, dia tolak. Semua tu dia tolak. Sebab apa? Sebab perintah Allah perlu didahului. Bayangkan adik-adik, lalu Nabi Ibrahim AS membawa anak dia di satu tempat, lalu disembelih. Ayah dia tak tahu nak cakap. Fitrah manusia dia pasti akan sedih juga. Tapi perintah Allah mesti mendahului. Ini menunjukkan sikap seorang hamba yang perlu kita contohi. Inilah contoh yang perlu kita contohi. Ketika Nabi Ibrahim AS nak sembelih anak dia, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi sambungan daripada ayat tadi, falamma aslam. Dan ketika kedua-duanya aslama, kedua-duanya menyerah diri. Aslama, menyerah diri, kan? Aslama yuslimu islaman, menyerah diri. Mereka menyerah diri pada Allah. Maknanya Allah Ta'ala perintah aku buat macam ni, aku kena buat. Allahu Akbar. Ketika itu watallahu liljabin, kemudian dibaringkan anak dia. Dan ketika itu bila dah nampak memang betul-betul Allah Ta'ala Maha mengetahui, memang dia nak buat, memang dia akan sembelih. Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan itu. Lalu Allah Ta'ala terus mencakap falamma aslama. Ketika kedua-duanya memang berserah diri, memang nak buat, seorang tu akan mati di tangan ayah dia, seorang lagi akan menyembelih anak dia sendiri, kerana mendahului perintah aku daripada segala-galanya. Allahu Akbar.
Inilah sifat seorang hamba yang perlu kita contohi adik-adik. Allahu Akbar. Kan itulah Allah Ta'ala dah tahu, lalu Allah Ta'ala tukar Nabi Ismail sebagai kibas. Kemudian disembelihlah kibas tersebut. Allahu Akbar. Adik-adik yang Ustaz Min kasih sekalian, inilah contoh seorang hamba. Dan inilah yang kita akan tengok di dalam tajuk kita pada hari ini. Ikrar seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan hingga 163. Dan dalam ayat ini adik-adik, Allah Ta'ala letakkan ikrar kita tu. Mari kita tengok adik-adik. Jom kita tengok sekarang. Okey, adik-adik yang Ustaz ni kasih kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk kita pada hari ini adik-adik ialah Pendidikan Islam tingkatan 4. Tingkatan 4, bidang Al-Quran, pelajaran 1, surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Adik-adik boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 muka surat 2 hingga 6. Dan dalam tajuk ni adik-adik, objektif pembelajaran kita ialah dapat membaca ayat 162 hingga 163 dalam surah Al-An'am dengan betul. Kita dah tahu cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bila adik-adik tengok ayat ini, baru adik-adik faham kita sebagai orang Islam, kita ada satu ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kena hafal ni adik-adik, dan memang kena hafal pun kan. Di antara doa di antara doa iftitah kita, ada di dalam tu ayat daripada surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Okey, jadi yang kedua dapat menyatakan intisari ayat, yang ketiga dapat menghafal ayat dengan betul, lancar dan bertajwid, dan dapat mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah. Baik adik, sekarang kita tengok dulu ayat Quran. Jom kita baca ayat Quran ni secara bersama-sama. Kemudian kita tengok maksud dia dan kita perincikan potongan by potongan. Okey, jadi yang pertama adik-adik, kita baca. Sambil baca adik-adik ikut ya. Sama-sama kita baca. Mula-mula kita baca sama-sama dulu. Adik-adik ikut je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Okey, sekarang kita baca perkataan by perkataan. Okey. Qul inna ni wajibul ghunnah. Inna kena dengung. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya. Ni selalu kalau Ustaz Mi dengan anak-anak murid Ustaz Mi selalu baca salah ni dia orang ni. Okey. Apa salahnya? Wa mahyaya. Ya tu, ya satu lagi tu pun panjang juga. Wa mahyaya. Tu salah. Okey. Sebab ya satu lagi tu bukan huruf mat. Dia bukan mat asli macam ya yang sebelum tu. Okey. Jadi wa mahyaya wa mahyaya wa. Dia terus laju kat situ. Okey Dek? Faham? Jangan buat salah Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cantik? Alhamdulillah.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك umirtu. Kat sini pun selalu orang salah. Apa dia? Dia panjangkan tu. Umirtu gitu. Jadi gitu. Padahal tak boleh panjang. Dia panjangkan. Umirtu. Salah. Sepatutnya umirtu wa ana awwalul muslimin. Okay, Dek? Nampak tak? Jadi kat sini selalu kalau pelajar-pelajar Ustaz Mi buat kesalahan dekat wa mahyaya tadi tu. Wa mahyaya wa mama. Kena laju kat situ. Jangan panjangkan ya satu lagi tu. Jangan baca wa mahyaya wa mama. Salah. Sekali lagi Ustaz Mi peringatkan satu lagi dekat umir tu. Jangan panjangkan tu. Lalu anak nombor Ustaz Mi dia akan baca umirtu wa tu panjang. Padahal tak boleh panjang. Patutnya umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, Dedek? Pandai. Okey, sekarang kita baca bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, Dek? Cantik? Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahami, dapat mengikut bacaan Ustaz Mi, dan adik-adik boleh buat rakaman, yes, dengan video ataupun boleh rakam suara, hantar dekat ustazah ataupun ustaz sekolah adik-adik supaya memastikan adakah bacaan adik-adik itu lancar ataupun bacaan adik-adik itu betul bertajwid ataupun tidak. Okey, Dek? Alhamdulillah. Okey. Sekarang adik kita tengok potongan ayat dan maksud dia. Okey, yang pertama, qul inna salati wa nusuki. Qul maksudnya katakanlah. Inna sesungguhnya, salati salatku, wa dan nusuki ibadahku. Ibadahku, nusuki, nusuk. Nusuki ni ibadah. Kan, ibadah, tapi ibadah yang memerlukan kita bergerak. Contohnya manasik haji, nusuk haji tu kan, dia bergerak. Jadi itu dipanggil ibadah. Okey, yang kedua, wa mahyaya wa mamati, hidupku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, wa dan mamati, matiku. Itu yang kedua. Yang ketiga, lillahi rabbil alamin. Hanyalah lillah, hanyalah untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan, Rabbil Tuhan, al-alamin, yang mentadbir seluruh alam. Okey. Kita tengok potongan seterusnya. Okey, la syarika lahu, tiadalah sekutu baginya. La, tiadalah. Syarikalah, sekutu baginya. Ini adalah kita punya, orang kata apa? Kita punya apa, adik? Kita punya ikrar kita, adik. Ikrar kita. La syarika lahu, tiadalah sekutu baginya. Ikrar kita bahawa kita tak menyekutukan Allah. Allah Ta'ala tu Esa, dialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita sembah dan hanya kepada Allah lah kita minta tolong. Okey, kemudian wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Maknanya kita ikrarkan bahawa segala apa yang disebut di atas tadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ana awwalul muslimin, dan aku, ana awwalul, ialah orang Islam yang awal pertama, yang mula-mula sekali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama yang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menyerah diri. Sebagaimana kita tengok kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay, dek, sebelum Ustaz Mi terlupa, kita tengok balik sikit. Tadi Ustaz Mi lupa nak sebut tentang maksud daripada ayat tadi. Okay, kita tengok ayat ni. Maksudnya, katakanlah, ni ikrar tadi, ikrar. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku. Solat aku, ikrarkan, segala solat aku yang 5 waktu tu yang diperintahkan oleh Allah, dan ibadah aku dari segala bentuk ibadah, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam terpaksa melakukan perjalanan seperti manasik haji. Hidupku, segala urusan hidupku dan segala urusan kematianku, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir seluruh alam. Allah. Ni semua adik-adik bila kita sebut ni, habis dah menunjukkan kita tu Muslim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, macam inilah yang ada di dalam hati mereka. Solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku serah pada Allah. Bila 4 ni kita serah pada Allah, Muslim lah kita adik-adik. Faham adik? Kita dah serah diri pada Allah, maknanya segala perintah Allah kita akan buat, dan segala larangan Allah kita akan tinggalkan. Dan inilah sikap seorang Muslim. Baik, kemudian sambung lagi, la syarika lahu, dan tiada sekutu baginya, dengan yang demikian itu aku diperintahkan. Termasuk yang kelima, tiada sekutu baginya. Ikrar kita tidak akan mensyirikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah baca surah Al-Kahfi, di hujung ayat tu dia kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Siapa yang nak, faman kana yarju, berharap, liqa'a rabbih, dia nak jumpa Allah Subhanahu wa taala di syurga Firdaus, nak masuk syurga, nak jumpa Allah, falyamal amalan shalihan, lakukanlah amalan soleh, iaitu ibadat tadi, iaitu solat tadi, iaitu menyerahkan segala urusan kehidupan dan juga urusan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, kita lakukan amal soleh dan kita serahkan diri kita kepada Allah. Buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Wala yusyrik, iaitu tadi, bi'ibadati rabbih, dan setiap amalan perbuatan soleh kita itu tadi, jangan sekali-kali kita buat bukan kerana Allah. Syarat untuk bertemu dengan Allah di dalam syurga Firdaus. Kena dengan tajuk ni juga dia. Jadi saja aku diperintahkan, dengan yang demikian saja aku diperintahkan. Kerana ini adalah perintah Allah, dan aku ialah orang Islam yang awal pertama berserah diri kepada Allah. Dan Nabi bagi tahu, aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Ya, Nabi adalah orang pertama Islam, dan selepas itu barulah kita Islam. Baik adik-adik, sekarang kita tengok intisari ayat. Boleh adik? Okey, intisari ayat yang pertama, solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Memanglah kan, solat ni dia tonggak, dia kan tiang. As-salatu imaduddin, solat tu tiang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang tegakkan tiang tu, maka dia tegakkan agama. Dia tiang. Rumah kalau tak ada tiang, ada tak rumah? Tak ada. Macam tu. Jadi solat tu dia tonggak kepada segala amalan Muslim. Maksudnya kalau kita buat solat, barulah amalan-amalan lain kita diterima. Sedekah kita diterima, buat baik kita pada orang diterima, tolong cikgu diterima. Semua amalan-amalan lain diterima jika kita solat. Kalau kita solat, kita tak solat, amalan lain semua tak diterima. Mesti solat dulu. Faham adik?
Okey. B. Segala ibadah yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan syarat untuk ibadah kita tu diterima mesti ikut syariat. Syariat maksudnya peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh kita semayang. Semayang kan ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad SAW dia bagi tahu dalam hadis dia kata apa? Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi kita solat sekarang adik-adik, sujud, rukuk, semua tu yang kita buat selama ni kan, kita tiru siapa tu? Kita buat ikut siapa tu? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil syariat. Jadi kita kena ikut Nabi. Kalau tidak, tak diterima. Kita dek pandai. Yang ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah supaya bahagia di dunia dan akhirat. Ya, lifestyle kita, kehidupan kita mestilah dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah. Maknanya semua ibadah, semua perbuatan yang kita buat pastikan lillahi ta'ala. Pastikan setiap apa yang kita buat mesti ada mengikut tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bila kita dah buat kerana Allah, kemudian kita ikut macam mana yang Nabi buat, barulah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Okey adik? Okey, D. Menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wa mahyaya wa mamati yang tadi tu. Okey, jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ada konsep penyerahan diri. Penyerahan diri pada Allah. Kita buat baik. Sebab apa? Orang buat baik ni hari akhirat dia akan nampak kebaikan yang dia buat. Adik-adik nampak selagi mana benda tu baik, buat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dalam Quran sebut, kalau kamu buat sebesar zarah benda baik, hari akhirat kamu akan nampak kebaikan. Sebab itulah adik-adik, hidup kita ni buat baik je. Buat baik, nampak ada pulang buat baik, buat baik. Sebab itulah yang akan jadi bekal kita bertemu dengan Allah. Kita buat je. Dan kita serahkan urusan kehidupan kita ini dan urusan selepas kematian kita nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah buat, jadi kita serahkan pada Allah. Okey adik, pandai. Okey, keikhlasan ialah faktor utama segala ibadah diterima oleh Allah. Ya, ikhlas maksudnya kita buat semua ni kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Kita tak boleh buat sesuatu itu kan, bukan kerana Allah. Sebab apa? Nanti di hari akhirat semua tu akan jadi debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansura, dalam Quran disebut satu perkataan, haba'an mansura. Kan? Di hari akhirat mereka akan nampak amalan mereka, tapi last sekali amalan itu akan menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Kenapa tu? Dia buat amalan. Allah Ta'ala sengaja bagi nampak amalan tu banyak, bergunung-gunung amalan tu. Nampak, banyaknya amalan aku. Tiba-tiba amalan yang bergunung ganang ni hilang. Dia jadi debu yang berterbangan, hilang. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam hati tak ikhlas buat kerana Allah. Ni aku semayang pasal mak aku suruh, bukan sebab Allah. Ni aku semayang pasal aku nak tunjuk kata aku ni rajin semayang, bukan sebab Allah. Itu contoh-contoh kan, riak, menunjuk-nunjuk kan, semayang ni nak menunjuk-nunjuk, habis penat yang kita buat. Kita semayang bukan sebab orang kata tu, bukan sebab kerana Allah, sebab orang suruh pun tak dapat apa. Jadi pastikan setiap kali kita nak buat, betulkan hati kita, aku buat ni kerana Allah, bukan sebab nak tunjuk-tunjuk dan sebagainya. Ikhlas kerana Allah. Sebab ikhlas ialah faktor utama ataupun syarat utama segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. F. Umat Islam wajib menjauhi syirik kerana syirik merupakan larangan Allah. Bukan sahaja larangan Allah, tapi dia merupakan dosa yang paling besar. Nombor satu sekali, dosa yang paling besar. Memohon mesti memohon kepada Allah, jangan memohon selain daripada Allah. Syirik
Orang syirik takkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dosa besar yang nombor 1 ranking, syirik kepada Allah. Jadi hati-hati, jangan minta pada bomo, jangan pergi sembah-sembah, buat sesembahan selain daripada Allah. Konon nak dapat sesuatu kena sembah kubur, kena buat tu, kena buat ni. Oh jangan, itu syirik pada Allah. Itu satu benda yang mengundang kemurkaan Allah dan pasti akan masuk dalam neraka Allah. Dan syirik merupakan perkara yang akan merosakkan iman seseorang. Faham tak? Baik. G, umat Islam wajib memohon kepada Allah kerana dia ialah Tuhan sekalian alam. Jadi kita sebagai orang Islam wajib kita memohon hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita selalu baca dalam surah Fatihah kan. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau na'budu kami sembah, nasta'in kami minta tolong. Jadi minta tolong pada Allah saja. Baik, insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir adik, yang keempat ini di dalam spektrum ilmu. Dalam spektrum ilmu dia ada beritahu pada kita sunat membaca doa iftitah dalam solat. Okey. Diriwayatkan Ali bin Abu Talib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila baginda mendirikan solat, baginda akan membaca. Baca apa? Baca ni. Jom kita baca sama-sama ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekali. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Rawahu Muslim. Ini adalah doa iftitah yang dibacakan di dalam solat kita. Jadi kita kena baca adik-adik supaya sempurna solat kita, dan setiap kali kita solat kita ikrarkan benda ni, jadi makin kuat iman kita, makin kukuh lagi Islam kita. Islam kita, merasa kehambaan kita pada Allah, dan kita akan bersikap sesuai dengan ikrar kita ini. Itu yang penting. Baik adik, seterusnya. Okey, ini ada juga hadis lain. Ustaz ni ambil berkah dulu baca hadis ni. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man al-qa'il kalimata kaza wa kaza. Qala rajulun min al-qaum ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama'. Qala ibn Umar فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. Hadis sahih. Ketika kami solat bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang mengucap, tengah-tengah solat tiba-tiba ada seorang mengucapkan. Dia ucap apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia ucap itu. Maksud dia, maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang.
Tengah-tengah solat tu adik-adik, tiba-tiba ada seorang baca ayat ni. Dia baca ayat ni, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengar baca ayat ni. Kemudian Rasulullah bertanya. Bila dah dengar itu, Rasulullah tanya, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam manil qa'il kalimata kadza wa kadza. Ni siapa dia yang sebut tadi ni? Yang sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca tengah solat tadi ni? Lalu seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku yang baca tadi. Lalu Nabi bersabda dengan satu perkara yang sangat menarik. Jadi, apa dia? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Allah. Apa dia? Maksud dia, ketika kamu baca tu tadi, kamu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kamu tahu apa jadi? Futihat, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku berasa sungguh kagum ketika kamu baca tu tadi, maka terbuka pintu-pintu langit. Terbuka pintu-pintu langit dengan kalimah itu, Allahu Akbar. Maknanya turunnya rahmat waktu tu lah mudah. Orang kata apa? Kita nak mengadu pada Allah, meminta pada Allah, rahmat turun waktu tu. Allahu Akbar. Baik adik-adik. Kemudian kata Ibnu Umar tadi ni, dia kata pula, fama taraktuhuna munzu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu zalik. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan perkara ini. Sebab itulah kita dalam doa iftitah, kita akan mulakan ayat begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan kita selalu baca itu dulu masa kita doa iftitah. Tapi kita tak tahu kan, tak tahu apakah kelebihan yang kita dapat. Kelebihan adik-adik ketika membaca ini, maka terbuka pintu langit, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Ta'ala terima kita waktu itu. Redha Allah Ta'ala turun bersama dengan kita, rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Allahu Akbar. Baik adik. Kemudian ada satu doa yang dikongsikan dalam buku teks. Doa ni adalah doa untuk ditetapkan iman. Okey, doanya sama-sama kita baca ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, pandai. Okey, maksud dia, ya Allah, Allahumma, ya Allah, a'inni ala zikrika, bantulah aku. Kita nak buat sesuatu, adik-adik buat amal soleh pun kena minta bantu Allah. Kita tak boleh bersandar dengan tenaga kita, kelebihan kita, apa yang ada dengan kita, tak boleh. Apa saja kita buat, adik-adik mesti minta tolong pada Allah. Faham? Sampai Nabi pun ajar kita doa macam ni, Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Allah, bantulah aku untukku mengingati. Pertama, minta supaya Allah Ta'ala bagi kita ingat Allah. Supaya apa adik-adik? Bila kita selalu ingat Allah, maka kita dapat buat amal soleh dan kita dapat tinggal segala larangan-larangan Allah. Wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmat-Mu. Supaya kita rasa redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka kita minta Allah Ta'ala masuk ke dalam hati kita ni rasa syukur dengan apa saja ketentuan Allah. Dan beribadah kepadamu dengan baik. Wa husni ibadatik, dan bantu aku wahai Allah untuk beribadah kepadamu dengan baik. Dari semasa ke semasa kita dapat memperbaiki segala amalan-amalan dalam ibadah kita, supaya last sekali ibadah kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik adik, setakat itu dulu perjumpaan kita pada kali ini. Alhamdulillah, insya-Allah adik-adik boleh tengok di dalam deskripsi di bawah ada soalan kuis yang Ustaz ni sediakan khas untuk adik-adik. Jangan lupa jawab soalan 25 soalan kuis yang disediakan untuk adik-adik ni. Tekan link dan jawab semua soalan adik. Jangan lupa subscribe channel Ustaz ni supaya kita dapat bertemu lagi, supaya menjadi ilmu kita ini semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahniah semua kerana daripada awal sampai sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.
Baby